Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Aiman dan rakan Ruzana, Rosnah, Siva Rajini dan juga Tan Molly. Kami akan membentangkan tentang kajian kes kaedah pengajaran kepada bakal graduan untuk diterima di pasaran kerja. Ini ialah isi kandungan yang akan kami bentangkan. Pengenalan dan latar belakang masalah akan diterangkan oleh saya. Penyataan masalah, objektif kajian dan juga kajian literatur akan diterangkan oleh Ruzana. Reka bentuk kajian, analisis isu utama akan dibentangkan oleh Siva Rajini. Penyelesaian alternatif akan diterangkan oleh Rosnah. Dan yang terakhir, kesimpulan dan juga cadangan akan diterangkan oleh Tan Molly. Pengenalan. Dewasa kini, isu kualiti keterampilan dan kebolehpasaran graduan daripada institusi pengajian sering menjadi isu hangat dan dipertikaikan oleh masyarakat, khususnya pihak industri. Isu ini menjadi hangat ekoran peningkatan pengangguran dalam kalangan graduan-graduan baru yang agak sukar untuk menempatkan diri mereka dalam bidang pekerjaan yang ditawarkan. Maklumat daripada Jabatan Statistik Negara sehingga Jun 2014, seramai 216,048 daripada 385,800 graduan universiti adalah penganggur. Ini meliputi 56% daripada keseluruhan graduan yang dikeluarkan oleh institusi pengajian seluruh negara. Latar belakang masalah. Masalah pengangguran di kalangan graduan institusi pengajian tinggi maupun dari pusat latihan kemahiran yang lain sering dikaitkan disebabkan isu kekurangan dan kelemahan graduan yang dikeluarkan oleh pihak institusi pengajian itu sendiri. Graduan dikatakan tidak mampu berfikiran secara kritikal, kurang kemahiran komunikasi yang baik, tidak berkemampuan mengurus dan menyelesaikan masalah, kurang kemahiran kerja berkumpulan, kurang kemahiran menggunakan kemudahan teknologi maklumat dan lemah berbahasa Inggeris adalah luahan yang sering diutarakan oleh pihak majikan. Ianya boleh ditaktifkan sebagai kelemahan untuk menyempurnakan tugas melalui pengetahuan dan kemahiran mengurus dan melia mengikut peringkat tertentu. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penyataan masalah. Encik Rahman merupakan seorang tenaga pengajar di sebuah pusat latihan kemahiran. Beliau telah pun berkhidmat selama 20 tahun dan berpengalaman luas dalam bidang industri. Tugas utama Encik Rahman ialah mengajar teori dan melatih para pelajarnya tentang kemahiran tangan. Rentetan daripada perkembangan teknologi digital dan kemunculan revolusi industri 4.0 serta transformasi pusat latihan kemahiran ke arah pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, kami perlu mengenal pasti dan menghuraikan apakah kaedah pengajaran yang dapat diguna pakai bagi memastikan bakal graduan daripada pusat kemahiran di mana Encik Rahman bertugas dilengkapi dengan segala kemahiran dan keperluan yang membolehkan mereka lebih diterima di pasaran kerja. Seterusnya, bagi objektif kajian, ada dua. Yang pertama, mengenal pasti kaedah pengajaran yang terbaik yang boleh diguna pakai oleh Encik Rahman sebagai tenaga pengajar di pusat latihan kemahiran. Kedua, mengenal pasti persepsi pelajar terhadap kaedah pengajaran yang digunakan oleh Encik Rahman semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk kajian literatur, dapatan kajian mengenai kualiti guru sememangnya sudah dijangkakan dan membuktikan bahawa peranan dan kualiti guru amat besar kesannya terhadap keberhasilan murid. Malah pernah dinyatakan oleh Barbara M. Monshad dalam bukunya How the World's Best Performing System Come Out on Top bahawa kualiti sesuatu sistem sekolah pendidikan tidak boleh melebihi kualiti gurunya. Berdasarkan teori konstruktivism, selain berperanan sebagai pendidik, pensyarah adalah pemudah cara atau facilitator, manakala kaedah dan teknik mengajar secara tradisi seperti syarahan, menghafal dan mengingat adalah tidak sesuai digunakan untuk membentuk pengetahuan jika teori konstruktif diaplikasikan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pengajaran merupakan sebuah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan
rancangan iaitu mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktikal. Selamat sejahtera semua, nama saya Sivarnini akan menerangkan tentang isu-isu yang terdapat dalam industri dan isu ini disebabkan oleh kualiti pengajaran dalam TVET. Sebelum kita lihat tentang isu-isu industri, saya nak menerangkan sedikit tentang reka bentuk kajian kami dahulu. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian keperluan sebagai data untuk membangunkan serta mengesahkan konstruk dan dimensi konstruk. Konstruk dikenal pasti dan dibentuk melalui dua perkataan, iaitu berdasarkan analisis dokumen dengan membuat kupasan kajian literatur melalui integrasi model dan teori-teori berkaitan. Pendekatan kedua adalah temubual secara mendalam terhadap pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan pensyarah Universiti Fakulti Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Disebabkan PKP dilanjutkan, kami tidak dapat membuat temubual terhadap kajian ini. Oleh itu, kami membuat analisis dokumen berdasarkan artikel dan bahan-bahan dalam internet. Analisis isu utama di industri. Dalam sebuah artikel, seorang ketua organisasi yang bernama Ali, beliau menyatakan bahawa kebanyakan pelajar kejuruteraan mempunyai kemahiran teknikal yang baik, namun kemahiran insania mereka tidak berada di tahap yang sama. Ini adalah kerana mereka mempunyai kekurangan dari segi komunikasi, keyakinan diri dan penyesuaian diri di tempat kerja. Perkara ini perlu diberi perhatian memandangkan para majikan memerlukan graduan yang menyerlah dalam kemahiran insania yang merangkumi kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran penyelesaian masalah serta mempunyai sikap yang positif terhadap kerja. Selain daripada itu, beliau berkata sebahagian pelajar yang kurang menguasai kemahiran penyelesaian masalah dan komunikasi dengan baik memberi impak yang negatif terhadap pelaksanaan tugas dan imej organisasi. Dari pandangan beliau, kami tahu bahawa kebanyakan graduan didapati kurang memiliki kemahiran komunikasi yang baik dan tidak keyakinan semasa sesi temuduga dijalankan. Selain itu, kebolehan kerja berpasukan, berpemikiran kritis dan berkebolehan penyelesaian masalah juga merupakan kriteria utama majikan dalam memilih pekerja. Selain itu, kebanyakan graduan setelah tamat pengajian kurang menguasai kemahiran dari aspek mengurus dan menyelia, di mana ianya merupakan komponen yang penting dalam pengurusan dan merupakan ciri utama yang penting dalam pemilihan pekerja oleh pihak industri. Selain daripada itu, graduan juga didapati tidak memiliki kemahiran pengurus dan menyelia dengan baik dan gagal menonjolkan elemen ini apabila menghadiri temuduga. Ini memberi gambaran bahawa mereka seolah-olah tidak mampu menjalankan dan melaksanakan tugas yang akan diamanahkan oleh organisasi. Ketidakupayaan graduan dalam menonjolkan kebolehan interpersonal yang meyakinkan dan pengetahuan tinggi dalam kerjaya dan dipohon menyebabkan graduan dilihat tidak memenuhi kriteria yang diperlukan oleh sesebuah organisasi. Dengan kekurangan ini akan menyebabkan graduan juga tidak berkeupayaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi disebabkan kurangannya keyakinan diri serta gagal menepati dan memuaskan kehendak yang diinginkan oleh majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas sekumpulan ini, saya akan menerangkan penyelesaian alternatif kepada isu-isu yang telah dianalisis. Seperti yang dapat kami simpulkan, isu yang dianalisis adalah berkaitan dengan kemahiran employability, iaitu kemahiran bukan teknikal yang sering dikaitkan dengan sikap dan personaliti yang penting bagi seseorang graduan untuk mendapatkan pekerjaan. Penerapan kemahiran employability adalah perlu oleh tenaga pengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk melahirkan tenaga mahir yang berkualiti dan diperlukan oleh majikan. Untuk isu yang pertama, iaitu kemahiran menyelesaikan masalah. Ia merupakan kemahiran yang memerlukan para pelajar bergerak secara aktif dalam kumpulan kecil dan menyelesaikan masalah yang diberikan secara berhati-hati. Sebagai contoh, pihak IPT ataupun sekolah boleh melaksanakan aktiviti core kurikulum berkredit seperti program khidmat masyarakat. Mereka akan diminta untuk melakukan satu program dan akan merancang aktiviti bersama-sama dan menangani masalah yang timbul sepanjang aktiviti berlaku. Di sini, mereka akan diuji kekreatifan pemikiran bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Bagi isu yang kedua, iaitu kemahiran komunikasi. Sesebuah institusi bukan sahaja perlu melahirkan graduan yang cemerlang dalam ilmu akademik, tetapi perlu dilengkapi dengan kemahiran insania terutamanya dalam aspek komunikasi.
Komunikasi direktif dan ekspresif antara kaedah untuk membina interaksi yang baik antara guru dan pelajar semasa proses PMP. Komunikasi direktif ada dalam pelbagai bentuk, antaranya tindak tutur requestive, question, requirement, prohibitive, permissive dan advisories. Manakala komunikasi ekspresif merupakan komunikasi sosial di mana informasi yang disampaikan cenderung kepada komunikasi non-verbal. Isu yang seterusnya iaitu kemahiran mengurus dan menyelia. Kemahiran pengurusan diperlukan bagi seorang pengurus untuk melaksanakan tanggungjawabnya, manakala seorang penyelia memainkan peranan kritikal sebagai penghubung di antara pihak pengurusan dan pekerja. Dari aspek pengajaran guru, penyelia perlu melihat negara-negara seperti Australia dan Eropah yang memberi keutamaan kepada elemen kreativiti dalam penyelesaian masalah. Untuk isu yang terakhir iaitu aspek keselamatan. Dari segi isu yang berkaitan tentang pengetahuan amalan keselamatan, ia juga adalah salah satu elemen penting dalam memasuki pasaran kerja. Kurangnya ilmu mengenai keselamatan menjadikan para graduan sukar untuk menyesuaikan diri dalam industri. Pengetahuan yang perlu ditekankan dalam aspek keselamatan termasuklah pengetahuan tentang amalan keselamatan makmal ataupun bengkel, penggunaan peralatan yang betul dan langkah-langkah mengelakkan berlaku kemalangan, pengetahuan persekitaran seperti kedudukan peti pertolongan cemas, kedudukan alat pemadam api serta pengudaraan dan pencahayaan makmal ataupun bengkel yang baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, terdapat banyak kaedah pengajaran yang mempengaruhi kejayaan proses pembelajaran adat ke-21. Kaedah-kaedah ini merangkumi pengetahuan, kemudahan, kekangan, masa dan beban kerja guru yang lain yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Usaha harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan bijak untuk memastikan bahawa guru mencapai tahap pembelajaran adat ke-21 yang terbaik. Keperluan untuk pelaksanaan strategi pengajaran baru, menyeronokkan dan bermakna dengan resume yang sesuai dan kemudahan CSR yang mencukupi haruslah dipenuhi. Kursus perkembangan profesional yang dihadiri oleh guru haruslah dilaksanakan secara berkala dan melibatkan semua guru. Kandungan khusus harus dapat mendorong para guru untuk meningkatkan amalan pengajaran mereka. Kami telah menganalisasikan beberapa cadangan yang berkaitan dengan isu utama kajian kami. Isu pertama adalah pelajar kurang menguasai kemahiran menyelesaikan masalah dan komunikasi dengan baik, memberikan impak yang negatif terhadap pelaksanaan tugas dan imej organisasi. Cadangan yang kami tawarkan kepada Encik Rahman mengatakan bahawa dia dapat menggunakan kemahiran belajar berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan masalah (PMB) adalah satu teknik pembelajaran berpusatkan pelajar. Isu kedua adalah graduan yang telah menamatkan pengajian kurang menguasai kemahiran dari aspek pengurusan dan penyeliaan di mana ia merupakan komponen yang penting dalam pengurusan dan merupakan ciri utama dalam pemilihan pekerjaan dalam industri. Kami boleh mencadang agar Encik Rahman dapat mengadakan pertandingan atau bilik pengucapan awam di kalangan pelajar jabatan. Kegiatan ini dapat meningkatkan penglibatan pelajar, keberanian, daya saing dan kreativiti pelajar. Beliau juga dapat mendorong pelajar untuk berhubung, mengurus dan melakukan aktiviti sendiri atau program khusus dengan industri. Kaedah ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelajar untuk berkomunikasi, mengurus, menyelesaikan masalah dan meningkatkan kreativiti pelajar pada tahap yang tinggi. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.